Bab hubungan penduduk Yaman dengan Ismail alaihissalam. Di antara mereka ialah Aslam bin Afsa bin Harithah bin Amr bin Amir dari Khuza'ah, kabilah Khuza'ah. Diriwayatkan dari Salamah katanya, Rasulullah SAW keluar kepada satu kumpulan orang Aslam, yakni puak-puak Aslam lah, kabilah Aslam. Mereka sedang bermain-main anak panah di pekan ataupun di pasar. Nabi SAW pun bersabda, Ibnu Bani Irmu Bani Ismail, panahlah anak-anak Ismail, kerana bapa kamu adalah seorang pemanah, dan aku bersama Bani Fulan kepada salah satu daripada dua pasukan itu. Maka yang lain-lain pun menghentikan menghentikan memanah ataupun tidak terus memanah. Amsaku bi aidihim, mendiamkan diri. Qala, perawi berkata, maka Nabi SAW pun bertanya, malahum, kenapa dengan mereka? Kenapa mereka berhenti? Qalu, mereka menjawab, bagaimana kami akan memanah dalam keadaan engkau bersama dengan Bani Fulan? Qala irmu wa ana ma'akum kullikum. Nabi SAW bersabda, memanahlah kamu, aku bersama kamu sekalian. Babun. Diriwayatkan dari Abi Dzar bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada sesiapa pun yang mendakwa dirinya kepada bukan ayahnya dalam keadaan dia tahu, dia sedar, melainkan dia kufur dengan Allah. Dan orang yang mendakwa termasuk dalam sesuatu golongan yang mana bukan dia dari golongan mereka itu, yang mana tidak ada keturunan dia tu, ada kaitan keturunan dengan mereka itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya di neraka, atau berarti dia menyediakan tempat tinggal, tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan dari Wathilah bin Al-Asqa', beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kekarutan mengada-ngada yang paling besar ialah seseorang mendakwa dirinya kepada bukan ayahnya dan menunjukkan kepada matanya apa yang tidak dilihat oleh matanya, dan mengatakan, mengaitkan sesuatu dengan Rasulullah, apa yang tidak dikatakan oleh baginda. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata dia, rombongan Abdul Qais datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kabilah Rabi'ah ini, yaitu orang-orang kafir Mudar, telah menghalang kami dengan engkau. Oleh itu kami tidak dapat pergi kepada engkau kecuali pada bulan-bulan, pada bulan haram. Kalaulah engkau dapat menyuruh kami tentang sesuatu perkara yang kami dapat berpegang, dapat mengambilnya dari engkau, dan dapat kami sampaikannya kepada orang-orang di belakang kami. Nabi SAW pun bersabda, aku menyuruh kamu 4 perkara dan melarang kamu dari 4 perkara, yaitu hak suruh tu, beriman dengan Allah, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, dan menunaikan khumus, yakni 1/5 daripada harta rampasan perang yang diperolehi kamu. Dan aku melarang kamu dari dubba, hantam, naqir, dan muzaffat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, katanya, Rasulullah SAW bersabda ketika berada di atas mimbar, ingatlah
fitnah di sana, di sini, sambil baginda mengisyaratkan ke arah masyriq, yaitu dari tempat naiknya tanduk syaitan. Ini bab cerita Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah dan Asja'. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Quraisy, Ansar, Juhainah, Muzainah, Aslam, Ghifar, Asja' adalah kesayanganku. Laisa lahum maulan dunallahi wa rasulih. Tidak ada pembela bagi mereka selain dari Allah dan Rasulnya. Ataupun mawaliya, pembela-pembelaku, boleh juga. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, Ghifar, semoga Allah mengampuninya. Aslam, semoga Allah mensejahterakannya. Usayyah, ia telah derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini nama kabilah belaka. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aslam salamahullah, semoga Allah menyelamatkannya. Ghifar, semoga Allah mengampuninya. Diriwayatkan dari Abi Bakrah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Juhainah, Muzainah, Aslam, Ghifar lebih baik dari Bani Tamim, Bani Asad dan Bani Abdullah bin Ghatfan dan Bani Amir bin Sa'sa'ah? Maka berkatalah seseorang, khabu wa kasiru wa khasiru, mereka gagal dan rugi. Mereka gagal dan rugi. Faqala, Nabi SAW bersabda, mereka itu yang tersebut tadi lebih baik dari Bani Tamim, dari Bani Asad, Bani Abdullah bin Ghatfan dan Bani Amir bin Sa'sa'ah. Diriwayatkan dari Aqra' bin Habis, katanya beliau berkata kepada Nabi SAW, sebenarnya pencuri-pencuri orang-orang haji itulah yang berbai'ah kepadamu dari kalangan Aslam, yakni kabilah, nama kabilah belaka, Ghifar, Muzainah, wa ahsibuhu, saya rasa, kata perawi, Juhainah Ibnu Ya'qub yang Sya' tu. Nabi SAW bersabda, kamu tak tahukah, tidak tahukah kamu sesungguhnya Aslam, Ghifar, Muzainah, saya rasa Juhainah, satu lagi yang disebut oleh Nabi SAW, kata perawi itu Abi Ya'qub itulah yang Sya', lebih baik dari Bani Tamim, Bani Amir, Asad, Ghatfan, mereka gagal dan rugi. Qala Nabi SAW, qala na'am. Aqra' berkata, iya. Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya mereka lebih baik lagi daripada yang tersebut kemudian ini, yaitu Bani Tamim, Bani Amir, Asad, Ghatfan dan seterusnya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Aslam, Ghifar dan syai'un min Muzainah, sedikit atau segelintir Muzainah dan Juhainah, ataupun kata dia syai'un min Juhainah au Muzainah, lafaz tu beza sikit, lebih baik di sisi Allah. Atau katanya pada hari kiamat dari Asad, Tamim, Hawazin dan Ghatfan. Ini bab cerita tentang Qahtan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW sabdanya, kiamat tidak akan berlaku sebelum keluar seseorang dari Qahtan, yakni dari kumpulan ataupun bangsa ataupun kabilah Qahtan yang akan menguasai orang ramai, yang akan memerintah orang ramai. Ini bab larangan melakukan amalan jahiliyah, da'watul jahiliyah ni, seruan ataupun perbuatan amalan jahiliyah. Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata, kami telah berperang bersama Nabi SAW. Wa qad thaba ma'ahu nasun, telah pun berhimpun bersama Nabi SAW beberapa orang dari kalangan muhajirin sehingga ramai. Orang-orang muhajirin berhimpun sehingga ramai. Di antara orang-orang muhajirin itu adalah yang
la'ab, suka bermain, nakal lah kita kata. Fakasa'a ansariyan, dia pun memukul punggung seorang Ansari. Maka marahlah Ansari itu, marah sangat, hatta tada'awa atau hatta tada'au, sehingga mereka atau mereka berdua ataupun mereka ramai itu berpanggil-panggilan. Orang Ansari berkata, ya alal ansar, wahai orang-orang Ansar, mari tolong. Orang Muhajiri itu berkata, wahai orang-orang Muhajirin, mari tolong. Nabi SAW pun keluar. Baginda bertanya, apa cerita ni? Amalan jahiliyah, amalan orang jahiliyah, seruan ataupun panggilan, seruan ahli jahiliyah. Thumma qala, kemudian Nabi SAW pun berkata, apa ceritanya? Maka diceritakan tentang seorang Muhajiri menepuk punggung Ansari. Nabi SAW, perawi berkata, Nabi SAW pun kata, tinggalkan itu semua, itu adalah perbuatan yang keji. Abdullah bin Ubay bin Salul pun berkata, adakah mereka telah berpanggil-panggilan? Pasti, kata dia, apabila kami pulang ke Madinah, orang yang lebih mulia akan mengeluarkan dari Madinah itu orang yang lebih hina. Atau orang yang paling mulia akan mengeluarkan dari Madinah itu orang yang paling hina. Maksudnya yang paling mulia itu dialah, yang paling hina itu Nabi SAW. Umar berkata, kenapa engkau tak bunuh sejahat ini, si celaka ni, yang ni Abdullah? Nabi SAW pun kata, nanti orang akan bercakap bahawa dia membunuh sahabat-sahabatnya. Diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi SAW, sabdanya, bukan dari kalangan kita orang yang memukul pipi wa syaqqal juyub, dan mengoyakkan kolar baju, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan berseru dengan seruan jahiliyah atau mengamalkan amalan jahiliyah. Bab qissah Khuza'ah, ini bab kisah Khuza'ah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Amr bin Luhay bin Qam'ah bin Khindaf Abu Khuza'ah, bapa Khuza'ah. Diriwayatkan dari Zuhri, katanya, saya telah mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, Bahirah yang dilarang susunya, diambil susunya kerana tagut itu, dan tidak ada sesiapa pun orang yang boleh memerah susunya. Saibah, iaitulah yang mereka lepaskan, unta-unta yang mereka lepaskan untuk tuhan-tuhan mereka, sehingga tidak boleh dimuatkan apa-apa di atas unta itu. Qala, kata perawi, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, aku nampak Amr bin Amir Al-Khuza'i menarik ataupun mengheret tali perutnya, ususnya dalam neraka. Dialah orang yang mula-mula membuat sawaib ni, ataupun menentukan, melepaskan unta-unta untuk tuhan-tuhan, berhala-berhala. Itulah beberapa hadis yang kita baca malam ni. Baru ni rasanya ada lagi, kita sambunglah. Iaitu hak Aisyah ni, kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Aisyah tu iaitu Aisyah ni seorang yang murah sangat, dermawan, murah sangat. Kalau orang bagi duit kepada dia, boleh dikatakan dia tidak simpan, dia akan tabur, bagi kepada orang. Begitulah ceritanya. Di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair tu anak saudara dia, sangat baik dengan dia, pun banyak juga bagi kepada dia. Apabila ada duit, ada barang-barang lah, apa-apalah yang berharga, dia akan bagi sedekah. Di zaman Sayyidina Muawiyah begitu juga. Muawiyah bagi sekian banyak, juta-juta kepada dia, habis dia bagi ke orang. Begitu sikap dia. Jadi ini cerita semasa Ibnu Zubair memerintah
kawasan Mekah, kawasan Tanah Haram. Ibnu Zubair ni ceritanya adalah orang yang paling dicintai oleh Aisyah. Aisyah sangat sayang kepada dia. Selepas Nabi SAW, Abu Bakar, inilah orang. Dan dia pun paling, Abdullah bin Zubair ni pun sangat berbudi kepadanya. Banyaklah buat baik kepada dia, kepada Aisyah ni. Aisyah dia tidak akan simpan sesuatu yang datang kepadanya berupa rezeki Allah. Dia tak akan simpan, melainkan akan disedekahkannya. Itu cara dia. Lepas tu orang pun, dulu kita sudah jumpa dah lebih panjang lagi daripada ni. Orang pun kata, wayaklah kepada Ibnu Zubair, cerita kepada Ibnu Zubair, begini-begini Aisyah ni. Dia kata, sepatutnya kita tahanlah tangan dia tu. Mana kita sekat dia, kita halang dia daripada buat gitu. Kita bagi kepada dia tu untuk dia buatlah untuk keperluan dia lah, apa-apalah. Tidaklah siapa begitu, siapa semua sekali habis. Jadi kalau kita sekatlah, kalau kita sekat halang, jadi makna halal seperti orang yang dihalal ni, apa dia, orang yang tidak waras fikiran dia tidak boleh menguruskan harta benda dia. Dihalal dia tu daripada menguruskan harta benda dia. Ataupun budak-budak kau misalnya, gitu. Jadi Aisyah berasa kecil hati. Siapa ke dia pula? Abdullah bin Zubair kata lagu tu. Jadi macam dia ni orang tak penuh akal, atau macam budak-budak. Jadi siapa nak dikontrol macam tu, ikut dia lah. Ikut dia. Maknanya dia pun kata, ayu khadhu ala yadayya, adakah aku akan dikontrol, akan ditahan aku dari buat apa yang aku nak? Alayya nadhrun, aku bernazar, aku bersumpah, kata dia, tidak akan bercakap dengan dia. Gitu dia kata. Dulu buat selama-lamanya, aku bersumpah. Ibnu Zubair pun, Abdullah bin Zubair pun sedih lah. Tak saya kecek ni, dah bersumpah ni, orang pun tahu. Dia pun minta beberapa orang Quraisy, pakcik-pakcik Rasulullah yang khusus, orang yang Aisyah pun segan juga, pergi minta maaf lah. Tak apalah, dia maafkan dia. Tak mahu juga, tak mahu. Dia tak sebatal sumpah dia. Puak-puak Zuhriyun, Bani Zuhrah. Ini keluarga ibu Nabi SAW lah di Madinah, pun pergi juga. Sebelah-sebelah pakcik sebelah ibu Nabi SAW lah. Di antara mereka Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghuth, Miswar bin Makhramah. Pergi. Lepas tu pergi minta izin, nak berjumpa lah, adalah hal. Dia sudah janji dah dengan Abdullah bin Zubair, kalau bila aku minta izin, dia benar, dia buka pintu, kamu terus masuk di balik tabir tu. Tak apalah, mungkin kamu anak saudara dia. Itulah caranya. Lepas tu kamu pergi tu, kamu menangislah, pegang dia betul-betul, minta maaf. Gitulah kira-kiranya, minta maaf. Mana dia tersalah lah, ikutlah. Lepas ni nak buat apa-apa, ikutlah. Gitu. Maka dia pun buat lagu tu. Bila buat lagu tu, demo ni orang dua ni pula minta lah, maafkanlah dia, kesian ke dia. Lama dia duduk bersedih ni. Tak apalah. Aisyah kata dia sudah bersumpah dah, tak akan bercakap, besar sumpah tu, tak boleh batalkan main-main. Demo tu minta jugalah. Abdullah bin Zubair pun dengan teriak tangisnya minta. Akhir sekali dia pun tak apa, nak membatalkan sumpah tu, kena bagi kafarah lah, kafarah sumpah. Abdullah bin Zubair pun hantar pula 10 orang hamba untuk dia, bui kepada dia. Dia merdeka ke 10, tak padan lagi. Dia merdeka sampai 40 orang hamba.
40 orang hamba. Pasal bagi dia berat sumpah dia tu. Dia pun berkata, waditu, alangkah baik kalau aku tentukan dahulu ketika aku bersumpah itu sesuatu amalan yang dapat aku amalkan, maka aku boleh selesai dengan senang hatilah. Maknanya kalau aku kata aku bersumpah tak mahu cakap dengan dia, kalau aku bercakap dengan dia aku kena puasa sebulan kah, aku kena merdeka hamba 10 orang kah, ataupun 2, ikutlah aku tentukan. Alangkah baiknya kalau aku kata lagu tu, tapi aku tak kata. Bila aku tak kata jadi tak puas hati, maka 40 ni tak cukup lagi. Begitu maknanya. Maka 40 ni tak cukup lagi. Begitulah sikap murahnya isteri Nabi SAW ini. Dan bukan Aisyah saja sebenarnya yang murah ni, isteri-isteri dia yang lain pun semua lagu tu. Itu kelebihan. Salah satu sifat istimewa lah isteri-isteri Nabi ni, murah. Seterusnya Quran tu turun dengan bahasa Quraisy. Ini semua ni nak cerita kepada dia ni, bab ni nak cerita latar belakang bangsa Arab dengan kabilah-kabilah dia yang ada di sekeliling Nabi SAW. Itu nak ceritanya. Ini adalah mukaddimah kepada sirah lah, sesoalahnya sirah dalam Sahih Bukhari. Jadi seperti mana dalam sirah tu dia ayat lah kabilah tu, kabilah ni Arab tu banyak. Lepas tu ni daripada keturunan banyak lah. Ini semua ni cerita tu lah di sekitar tu. Kemudian nisbah Yaman kepada Ismail alaihissalam, ini pun ada kaitan juga. Maknanya kabilah di Yaman itu ada kaitan dengan Nabi Ismail ni, sebab Nabi Ismail ni datuk nenek Nabi SAW lah, ada hubungan dengan orang Yaman itu. Jadi anak cucu dia tu ada. Di antara mereka Aslam bin Afsa bin Harithah bin Amr bin Amir bin Khuza'ah. Maksud dianya, maknanya keturunan Harithah ini berhubung, ada kaitan, ada kena-mengena dengan orang-orang Yaman. Seterusnya Nabi SAW keluar ke pasar, ada duduk memanah, sahabat-sahabat ni duduk memanah, berlawan memanah lah, berlatih memanah. Lepas tu Nabi SAW pun tahulah adalah keturunan Nabi Ismail tu, yang masih lagi ada di situ. Dia pun kata, irmu Bani Ismail, kamu panahlah wahai anak-anak Ismail, anak cucu Ismail. Dia kata kepada salah satu daripada 2 pasukan yang sedang berlatih ataupun berlawan tu. Bila Nabi SAW kata begitu, lain-lain pun berhenti, tak semain. Nabi SAW pun kata, kenapa ni? Orang lain pun kata, kalau kamu sudah kata kamu berada bersama dengan orang ni, hak lain tu tak ada semangat dah lah. Lepas tu tentu kalau main pun jadi kalah dah lah. Maknanya gitulah. Nabi macam dia sebut tadi tu, dia sebut tu tidak dengan maksud nak menyakiti hati pihak lain, nak merendahkan orang lain, tidak. Tapi memang dia sebut maklum mana puak-puak tu adalah daripada keturunan Ismail, sama keturunan dengan dia, tiba-tiba ni sudah berasa macam tu. Nabi SAW kata, tidaklah kalau lagu tu kamu semua mana, aku bersama dengan kamu semua, lepas tu barulah mana pula. Begitulah ceritanya. Jadi honaknya sini iaitu anak cucu Ismail. Itu memang ada ramai di kalangan orang-orang Mekah, di kalangan di Madinah, apa pun sudah tersebar ramai dah anak-anak cucu dia tu. Dan ini samalah keturunan dengan Nabi SAW. Itu anaknya. Dan dalam hadisnya ada disebutkan bahawa Nabi Ismail itu dia pandai memanah. Maknanya sesuatu keturunan atau bangsa itu penting. Mana salah satu perkara yang membangkitkan semangat dia lah, motivasi lah untuk dia, kita kata, kalau kita sebutkan keturunan dia tu, kita kata
belajar bersungguh lah. Ayah kamu dulu pun orang pandai, mudah kamu nak belajar ni, nak pandai ni, pasal ayah kamu pun orang pandai. Kita nak bagi semangat kepada budak-budak, perlu sebutkan waktu tu keturunan ke apa tu, perlu sebut untuk menaikkan semangat. Tapi janganlah sampai mana pihak lain berasa hati, kecil hati. Kalau tidak kecil hati benar macam tadi lah, dia berasa tak ada benar lah dia. Jadi Nabi SAW pun baiki keadaan itu. Jangan berasa macam tu. Seterusnya bab tidak ada tajuk ni. Riwayat daripada Abi Dzar, dia berkata, hadis ini menunjukkan bahawa tak boleh seseorang tu, kalau hak bukan ayah dia, dia kata ayah dia. Kalau ayah angkat itu lain, tak apa hak tu. Tapi dia tidak mengaku ayah dia, hak sebenar. Orang lain tu dia mengaku ayah dia. Tak boleh macam tu. Itu dosa besar dalam Islam. Ini maknanya jaminan keluarga tu terhadap keluarga tu. Besar makna keluarga tu, terhormat. Dan seseorang itu tidak boleh mendakwa kepada selain daripada ayah dia. Tak boleh. Dalam keadaan dia sedar, kalau dalam keadaan dia sedar, dia dakwa lagu tu kafara billah, kufur dia dengan Allah. Kufur dengan Allah. Kufur dengan Allah tu banyak makna dia lah. Ulama-ulama menyebutkan di antaranya iaitu kufur nikmat, mana dia tidak mengenang budi. Padahal dia ni ada dengan rupa tu ada kaitan dengan keturunan ayah dia, mak dia. Jadi dia tidak ingat jasa, budi orang tu. Itu makna kufur nikmat. Ataupun maksud dia kufur dengan Allah ni, zahir dia tidak dimaksudkan. Maksudnya nak cerita berat lah dia ni. Ataupun orang yang melakukan begini, kalau dia menganggap halal setelah Nabi SAW kata tak boleh lagu ni, bahkan berarti dia menyiapkan tempat dia dalam neraka sampai begitu sekali, dia kata boleh, tak apa. Kalau dia menghalalkan lagu tu, maka jadi kafir sungguh lagu tu. Tak boleh, canggah dengan hadis itu. Ada juga yang mengatakan maksud kafara billah ni, dia melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan orang kafir. Itu kerja orang kafir tu lagu tu. Orang Islam tidak macam tu. Dia terima ayah dia, biar ayah dia tu kurang macam mana pun, biar ayah dia tu rendah macam mana pun tarafnya, biar ayah dia tu miskin, biar ayah dia tu susah, biar ayah dia tu sakit, biar ayah dia macam mana pun, dia tetap terima ayah dia. Itu orang Islam. Sebab itulah dalam Islam, dia ada ketikanya seseorang itu akan teringat dan akan berjumpa juga dengan ayah dia. Walaupun ayah dia tu pisah dengan mak dia, tak payah dia, tak cara dia, bila nak menikah kena cari ayah. Kena cari. Itu maknanya penting kedudukan ayah. Sepatutnya ayah tu oleh kedudukan dia yang begitu istimewa Allah SWT bagi tu, kena sesuai lah dengan kedudukan dia. Jangan pula buat sampai anak berasa malu lah, anak berasa sakit hati. Janganlah macam tu. Dan sesiapa yang mendakwa kepada sesuatu kaum, ada hubungan dengan sesuatu kaum, sedangkan dia tidak dari keturunan mereka, tak boleh juga. Ini makna Islam mengiktiraf bangsa, kaum itu. Dia iktiraf. Dia tidak kata bangsa ni tak molek, nak hapuskan bangsa ke apa. Tidak lagu tu. Bangsa perlu ada, Allah SWT buat. Bahkan tak boleh kita tidak Arab, kita nak kata Arab. Kita tidak Gani, kita nak kata Gani. Kita tidak keturunan Nabi, kita nak kata keturunan Nabi. Lagi besar lagi lah tu. Tak boleh lagu tu. Tak boleh dakwa yang bukan bangsa. Tak boleh. Kalau buat lagu tu juga, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Makna besar lah. Kalau lah ancaman lagu ni, maknanya perbuatan itu merupakan dosa besar. Ini adalah di antara dosa besar dalam Islam. Dia tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Kalau sekadar kata dalam keadaan tidak maklum lah, dalam keadaan tidak maklum, boleh jadi awak ni keturunan orang ni,
Atau boleh jadi saya ni keturunan orang ni sebab nampak rupa tu ada meh, tidak nampak muka orang tempatan tu misalnya, sekadar tu tak apa, boleh jadilah ada keturunan dulu-dulu, boleh jadilah. Kalau kata lagu tu tak apa, tu tidak makna dakwa tu. Ni dakwa memang betul, begitu. Tak boleh main-main. Sebab apa? Keturunan itu perlu dijaga, bangsa itu perlu dijaga. Sebab semuanya baik, semuanya berguna, supaya dengan Allah SWT buat negeri lah. Negeri ni macam ni, negeri macam ni, sini ada buah gani, sini tidak ada buah gani. Jadi ada buah gani tu kelebihan dia. Sepatutnya kita nak dapat kelebihan dia tu, kita adalah hubungan. Buah dia ada tempat kita, tak ada tempat lain. Itu keistimewaan kita. Sepatutnya nak dapat apa tu, orang luar tu kena ada hubungan dengan kita. Sebab kita ada sesuatu, dia pun ada sesuatu juga. Maknanya masing-masing ada kelebihan. Begitu juga dengan bangsa tu, masing-masing ada kelebihan dia. Seterusnya dari Wathilah bin Al-Asqa', dia berkata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara dusta yang paling besar, ini dusta besar ni bukan main-main dusta ni, iaitu seseorang mendakwa kepada bukan ayahnya. Dia kata dia ni keturunan ini, dia macam-macam lah orang ni. Tak boleh, walaupun keturunan tu keturunan tak ada kelebihan pun, tak boleh main-main, tak boleh main-main. Ataupun dia menunjukkan kepada matanya apa yang tidak dilihatnya. Apa makna menunjukkan kepada matanya apa yang tidak dilihat oleh mata tu? Maksudnya dia tidak mimpi pun, dia kata dia mimpi gini. Tak boleh lah betul. Apalagi kalau dia kata dia mimpi jumpa dengan Nabi SAW, lagi parah lagi tu. Itu berdusta, dosa besar. Nabi SAW kata lagu ni, padahal tidak. Dosa besar, tak boleh. Setengah orang dia takut orang kata, dia ni bunyi hebat sangat, lepas tu tak rajin pun mimpi dengan Nabi SAW, tak rajin pun jumpa dengan Nabi SAW. Setengah-setengah orang tasawuf tu lebih hebat lagi, dia pergi tak rajin jumpa dalam sedar dengan Nabi SAW. Jadi setara mana dia mau? Tak ada kedudukan lah. Tu lagi parah lah. Dia tidak faham, tak apa, tak jumpa pun, tak mimpi sekali rabuk pun tak apa. Bahkan dari satu segi hak tu ada kelebihan, walaupun tak jumpa, dia tetap pegang teguh dengan hak Nabi SAW. Tapi kalau dakwa jumpa lepas tu buat pun tak serupa dengan hak dia, apa maknanya? Tak ada makna semua. Nak jumpa hak sebenar, besok akan jumpa. Nabi SAW kata akan jumpa dengan dia, mesti akan jumpa. Dan mengatakan atas nama Rasulullah apa yang dia tidak kata. Yang dia buat hadis palsu lah, buat hadis palsu. Dia kata Nabi SAW kata lagu ni, padahal tak ada. Ataupun dia tidak buat, dia tidak reka hadis itu, dia sebarkan hadis palsu, serupa. Kecuali dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Kalau dia tahu, kalau mengikut Imamul Haramain, kafir dia. Siapa tahu tu kena ngucap semula, baiki, tarik balik. Siapa lagu tu? Dan ini dosa besar, dosa sangat besar. Tak boleh main-main. Itu hak berkait dengan Rasulullah SAW. Hak berkait dengan sahabat-sahabat sekeliling dia pun tak boleh juga, hak palsu disebarkan. Sebab apa? Dia akan buruk. Bila buruk sahabat, buruk juga Nabi SAW. Dengan sebab itu tak boleh sebarkan cerita yang bukan-bukan, tak boleh. Inilah asasnya. Orang yang mengatakan tak boleh tu, inilah asasnya. Sebab apabila sahabat-sahabat sekeliling Nabi SAW jahat belaka, maknanya Nabi SAW tak berjaya. Sesoalan Nabi didik lagu tu, itu dia kena juga, pergi ke situ. Sebab itu tak boleh.
Lepas tu wafdu Abdul Qais ni, ni kita sudah berapa kali dah jumpa ni. Tak apalah, kita tinggal. Seterusnya Nabi SAW di atas mimbar berkata fitnah di sini. Dia isyaratkan ke sebelah timur ketika duduk di Madinah, ke sebelah timur, iaitu dari tempat naik tanduk syaitan. Yang ni isyarat kepada orang-orang Arab, bangsa dia, isyarat kepada bangsa dia. Bangsa dia ni puak-puak Mudar, Rabi'ah. Dalam riwayat yang lain ada sebut puak-puak Mudar dan Rabi'ah. Ni puak-puak keturunan dia juga. Nak cerita ni fitnah. Mari puak-puak ni. Puak-puak ni pun lambat nak masuk Islam, sehingga boleh kepada orang lain Nabi SAW. Bahkan dia pula yang menjadi penghalang kepada orang ramai. Orang nak pergi kepada Nabi SAW pun tak boleh, kecuali pada bulan haram. Nabi SAW isyaratkan kepada tu bangsa dia sendiri. Ini maknanya kalau bangsa sendiri pun, kalau dia buat tak betul, tak apa, kita sebutkan ini tak betul, ni dia tak kena fitnah, dia melakukan fitnah, tak apa lagi. Ini bab cerita tentang Aslam, Ghifar. Ini semua ni kabilah-kabilah belaka. Nabi SAW bersabda, Quraisy, orang Quraisy yang mana kemudiannya memeluk agama Islam ramai-ramai. Ansar, Juhainah, Muzainah, Aslam, Ghifar, Asja', ini adalah pembela-pembelaku. Tidak ada pembela bagi mereka selain dari Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi SAW sebut puak-puak ni. Jadi maknanya ada kumpulan-kumpulan puak-puak suku Sakat ni ada. Ada. Bukan kata apabila Islam naik dia hapuskan semua tu, tak ada dah, jadi satu saja. Tidak. Dia tetap dengan keturunan dia, tetap dengan bangsa dia, tetap begitu. Lepas tu Nabi SAW naik atas mimbar dan dia doa, Ghifar, Ghifar, Ra, Rin, Fa, Alif, Ra, Ghifar, Ghafarallahu laha. Jadi dia ambil sempena baik dengan nama tu, sama ada Rin, Fa, Ra tu asal perkataan dia. Jadi semoga Allah mengampunkannya. Pasal apa? Pasal puak ni baik, masuk Islam sebelum orang lain. Aslam salamah Allah, Allah mensejahterakannya. Usayyah, ni nama kabilah. Usayyah, asa, maknanya kalau kita mengaji Arab tu dia adalah tu perkataan tu ada kaitan dengan Nabi SAW sebut tu. Asatillah wa rasulah, derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dia nak cerita di sininya, di kalangan puak-puak suku Sakat, bangsa keturunan ni, ada yang membela yang benar, ada yang tidak. Ada yang tidak, gitu. Ada yang mudah, ada yang payah. Itu nasib lah, nasib masing-masing. Seterusnya satu lagi pun lagu tu juga. Lepas tu riwayat daripada Abi Bakrah, Nabi SAW kata, kamu tak tahukah Juhainah ni, Muzainah, Aslam, Ghifar ni lebih baik dari Bani Tamim, dari Bani Asad, Bani Abdullah bin Ghatfan, walaupun mereka ini dari segi keturunannya lebih mulia, lebih dihormati dalam masyarakat, tapi hak ni kurang sikit. Hak ni sebenarnya lebih baik lagi. Nabi SAW, iaitu yang menerima kebenaran, tidak diterima mana dari ditentukan ketinggian ataupun kelebihan sesuatu bangsa itu semata-mata kerana bangsa itu, tidak, tetapi kerana dia menerima kebenaran, itu jadi lebih. Walaupun hak kurang, dia jadi naik. Itu maksudnya sini. Ada seseorang yang berkata mereka itu gagal dan rugilah. Pasal apa? Lambat menerima Islam. Sedangkan demon ni cepat menerima Islam. Pasal apa? Pasal disebut-sebut dulu dia pencuri, dia penjahat, dia begitu gini disebut. Buat kita tidak lagu tu. Dia tidak tahu bahawa apabila masuk Islam, terima Islam itu, semuanya jadi gugur, jadi terhapus belaka. Allah SWT kira semula. Dia tidak tahu. Sebab itulah dalam riwayat seterusnya ni, dia kata yang berbai'ah kepadamu tu surraqul hajij, iaitu pencuri-pencuri, peragu-peragu orang-orang haji tu, orang-orang pergi buat kerja haji, buat ni lagu tu.
Ni dalam hasyiah nombor 9 dia ada sebut Ghifar dituduh mencuri buat dia orang-orang haji. Nabi SAW dengan kata-kata dia yang seumpama ini bermaksud supaya nak baiki keadaan dia, nak menghapuskan hak tak baik tu, supaya kalau ada betul lah Allah mengampunkannya, jadi selesai. Ada puak-puak ni hak dia menuduh dia ni, ini hak derhaka. Derhaka macam mana? Puak-puak ni lah yang membunuh sahabat-sahabat di Bi'ri Ma'unah. Bi'ri Ma'unah, beberapa ramai sahabat yang pergi, yang mereka pura-pura minta untuk mengajar Islam, tiba-tiba mereka bunuh. Suraqul Hajij bin Aslam wa Ghifar wa Muzainah, ni semua ni puak-puak jahat ni. Jadi ada orang sebut lagu tu. Nabi SAW kata tidak. Orang ni lebih baik lagi daripada orang-orang lain, kumpulan-kumpulan lain yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang yang mulia. Sebab apa? Sebab mereka tidak menerima kebenaran. Dia ni terima kebenaran. Hak jahat dulu tu tak kira hak tu. Hak jahat. Sebab dalam Islam ni dia ada hadis, dalam Quran pun ada sebut in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka itu berhenti daripada kekufuran, diampunkan dosa mereka yang lalu. Dalam Quran, dalam hadis pula, al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam menggugurkan, merobohkan apa-apa kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang pada masa lalu. Jadi tak ada apa. Apa-apa ni yang rugi dan gagal. Aqra' pun kata ya betul tu. Nabi SAW kata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, makna betul-betul mereka ini lebih baik lagi daripada yang disebutkan tadi. Jadi tak usah banggalah dengan keturunan, dengan kelebihan-kelebihan biasa dunia ni. Mana itu bukan kelebihan yang sebenar. Kelebihan yang sebenar terletak pada orang yang menerima kebenaran. Dan kebenaran pada masa itu iaitu yang dibawa oleh Nabi SAW. Sekarang ni pun begitu juga. Kalau orang yang terima cepat, lebih banyak, menguasai hak Nabi SAW, hak tu lebih berjaya, hak tu lebih mulia daripada mengamalkan hak Nabi SAW. Hak tu lebih mulia daripada orang-orang lain. Seterusnya zikri Qahtan, cerita tentang Qahtan. Qahtan ini pun satu bangsa juga, satu keturunan juga. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Nabi SAW sabdanya, kiamat tidak akan berlaku sebelum keluar satu orang daripada kabilah ataupun kumpulan Qahtan yang memerintah orang, menguasai orang, yasuqun nas, yang menghalau orang dengan tongkatnya, maksudnya memerintah orang ramai. Jadi ini kinayah kepada memperhambakan orang ni, ataupun buat orang ni sebagai hamba abdi dia, semacam binatang. Buat macam orang halau kambing, halau lembu, macam tu lah. Dan hal ni mengikut setengah-setengah ulamanya akan ada selepas daripada Imam Mahdi lagi, selepas daripada zaman Nabi Isa. Jadi hak ni tak tahu bila lah hak Nabi SAW sebut tidak akan berlaku. Apa hak nak di sini ya? Hak naknya Qahtan itu pun satu keturunan juga yang sudah ada di zaman Nabi SAW, dan keturunan ini berpanjangan sampai ke dekat kiamat. Tu dia nak cerita. Ada juga bangsa-bangsa yang dulu pada masa itu tidak diketahui.
baru ada kemudian. Ada juga yang bahasa dia dulu tak ada, lepas tu baru ada. Ada juga yang sudah lama. Waktu naknya. Maknanya bangsa-bangsa ni akan tetap ada, dan orang-orang dia pun akan tetap ada dengan keadaan masing-masing lah. Ada yang memerintah dengan baik, ada yang memerintah dengan tidak baik, ada yang memfitnahkan orang, ada yang tidak memfitnahkan, membawa kemakmuran kepada orang ramai, kepada rakyat dia, macam-macam lah pemerintahan itu. Sebelum itu, sebelum kiamat, sebelum ni pun sudah banyak berlaku dalam dunia ni, macam-macam yang kita boleh tengok dalam sejarah. Itulah cerita. Tapi waktu tu daripada bangsa-bangsa lain. Hak ni nak cerita daripada bangsa yang ada kaitan dengan bangsa Arab, keturunan dia tu, dan yang ada di sekeliling Nabi SAW pada masa tu. Bau ma yunha an min da'watil jahiliyah. Ini bab larangan daripada dakwaan ataupun seruan jahiliyah, ataupun mengamalkan amalan jahiliyah. Tak boleh. Jadi jahiliyah ni, pada masa jahiliyah tu macam-macam lah amalan dia. Orang ramai buat. Tak boleh lah, berupa ucapan ke, berupa perbuatan ke, tak boleh. Sebab itu tidak baik. Tujuan Islam datang pun untuk menghapuskan hak tu. Dan semasa jahiliyah tu macam-macam ada benda-benda yang tidak baik. Di antaranya hak ni, ceritanya Jabir menceritakan, adalah hak nakal, hak jahat dalam ramai-ramai tu ni, suka main. Ada pula dia tepuk punggung kawan tu saja, dia bergurau. Kalau tu marah lah. Bila marah tu jadi balah. Bila balah tu masing-masing memanggil. Hak ni panggil Ansar, mari tolong. Hak ni panggil, mari Muhajir, mari tolong aku. Nak balah. Padahalnya saudara, kita kata saudara lah. Nabi SAW sudah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar kan. Tapi kalau dah manusia ni, kat lagu tu lah ada macam-macam lah. Ada ketika orang kata terketik lidah tu, gigi. Pasal duduk dekat dia macam-macam lah, ada berlaku. Macam ni Nabi SAW pun marah. Apa ni, seruan jahiliyah ada lagi, duk panggil-panggil untuk perang kerana benda-benda yang remeh-temeh, benda-benda yang tak betul. Apa ceritanya, apa yang lagu ni ni? Orang pun cerita ni tepuk punggung kawan tu. Maknanya tak boleh kita melakukan sesuatu yang menyebabkan orang ni jadi berasa hati lah. Jadi orang jadi berasa hati, jadi berasa terganggu. Jamah pala kau misalnya, kita kata main janggut, pegang janggut kau misalnya, kita kata ikutlah apa-apa yang mengganggu seseorang. Itu cara jahiliah. Apatah lagi kalau balah pula kerana benda-benda yang remeh-temeh lagu tu. Nabi SAW kata tinggalkan semua itu. Itu semua adalah keji. Semua tak molek tu. Apa ya, ada lagi ni. Abdullah bin Ubay bin Salul pun apa lagi lah peluang dia. Dia kata badi panggil dah. Pakak panggil. Ni panggil ni panggil puak dia. Kalau lagu tu kita ada celah lah nak masuk. Maknanya gitu. Nak masuk. Kalau lagu tu yang paling mulia akan mengeluarkan yang paling hina dari Madinah. Nabi SAW akan gagal. Kalau dua kumpulan ini balah, dia akan gagal. Orang Islam akan gagal. Apabila gagal, kembalilah kepada asal. Dia itulah nak jadi pemimpinnya dulu, sebelum Nabi SAW datang. Itu dia ada peluang. Dengan sebab itu pengajarannya daripada hadis ini, tak boleh balah. Kita sama-sama Islam tak boleh balah. Bahkan kalau ada berlaku benda-benda yang ni hak jelas, ni hak cerita paling jelas lah, hak biasa. Zaman sekarang ni bila-bila pun ada. Zaman Nabi SAW pun ada juga. Kadang-kadang benda tu dicetuskan oleh orang luar. Dicetuskan oleh orang luar. Kita berasa sama kita berlaku, sama kita. Jadi dia buat, dia tuduh orang ni, padahal orang luar. Sebab itulah kita kena jaga keselamatan betul-betul dengan baik, biar terkawal, supaya orang luar tu tak boleh mari masuk, baru boleh kawal. Kalau jadi sebab misalnya kita kata sebab di luar negeri lah, di Pakistan misalnya, teruk, tak tahu mana
Apa dia kerja polis pun tak tahu. Kerajaan buat apa dia? Ada kerajaan. Tak tahu. Teruknya. Tapi orang panggil Republik Islam. Pada namanya. Lepas sorai kena bedil. Ya. Lepas tu masing-masing orang dia berjalan dengan pengawal dia. Pengawal tu bukan polis. Masing-masing dengan bedil pula, bukan pistol mak biasa ni. Bedil hak besar-besar tu. Orang bawa ni dengan kumpulan dia. Tak selamat. Lepas sorai mati. Lepas tu mati, selesai. Tak ada apa. Tak ada kata siasat kau gitu gini kau. Tetapi kalau ada orang nak bunuh presiden semasa, ikutlah masa-masa mana pun. Presiden semasa, oh kuat benar cari hak tu. Tetapi kalau seseolahnya nilai ulama kau, orang cerdik kau, cerdik pandai, tak ada nilai. Hak ada nilainya orang yang berkuasa. Hak tu je barulah apa dia higak ni. Kalau tidak, tak ada. Selesai dengan gitu. Kalau pemimpin yang tidak dikehendaki ada, dibom kau digapal, lepas tu selesai. Tak ada bercara, tak ada gapal, habis. Berat kalau lagu tu. Berat. Hak ulama kita kena faham. Kadang-kadang dia orang luar, mainan orang luar. Jadi kalau orang-orang politik, kalau orang-orang pemerintah ni boleh dibeli, habis cerita, habis selalu. Itu rahsia dia nya. Ceritanya. Boleh dibeli, boleh dirasuah, habis. Dia bukan nanti ulama, bukan nanti orang nak berjuangkan Islam ni, orang kafir tidak suka. Asal nama orang Islam yang tidak suka dengan orang kafir, yang nak menaikkan Islam, siapa saja dia tidak suka. Kalau kita tengok cerita Pakistan saat ni sebut tadi, hak ulama tu memang ramai lah matinya. Hak ulama tu macam Hakim Muhammad Sa'id, seorang cendekiawan lah, doktor yang terkenal, seluruh dunia kenal dia. Jemput dia pergi bincang, pergi gapa dia ni orang paling tak ada lah, damai, paling aman, tak sebalah, tak segapa. Bahkan kerja dengan dia macam-macam agama dia boleh terima, dia terbuka. Orang ni sebagai goni dia, orang ni sebagai terbuka, dan dia pun tidak kata jenis setengah-setengah orang kata nampak macam kolot lah, macam radikal. Tidak, jenis berjanggut panjang, dah dia dicukur, licin. Bahkan dia berpandangan tak perlu cara benda-benda kecil gitu orang Islam duduk balah kerana janggut apa, tak perlu. Hak tu kita tak sudut cara hak tu, kena medil juga, mati juga. Gapa dia buat? Dia ada kata gapa orang? Tak ada. Dia buat benda tak boleh kepada bangsa dia? Tak ada. Tapi buat apa bedil? Siapa dia bedil? Tak tahu. Tu bahaya. Kalau dah jadi lagu tu teruk, kita kena ingat dia ada orang masuk di celah. Sebab tu dengan jangan ada sikit pun. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul dia nampak sikit, suka selalu. Ni ada peluang, ada celah. Dengan sebab itu tak boleh bala. Kok mana-mana pun tak boleh kita bala. Kita tak serupa pendapat tak apa, tak serupa pendapat, tapi bala siapa lupa diri, sampai kita menganggap saudara kita sama Islam lebih buruk lagi, lebih teruk lagi daripada orang kafir. Itu tak boleh sama sekali, tak boleh. Terutamanya kalau macam tempat kita ni adalah sikit-sikit buah parti ke apa tu, janganlah, jangan nak parti lah politik tu, tapi balah jangan. Kena ingat kita ni saudara, adik-beradik. Kena ingat. Dan kena ingat orang kafir duduk tengok bila ada peluang. Dan yang akan merugikan kita sendiri, kita yang akan rugi. Seterusnya Sayyidina Umar pun kata, kenapa engkau tak bunuh dia ni? Kenapa engkau tak bunuh? Nabi SAW kata, jangan sampai nanti orang kata pula dia ni bunuh sahabat dia. Dan pun dia ni menyamar sebagai orang Islam. Dia munafik. Dia pergi semaya sekali, dia duduk bergaul dengan orang Islam. Jadi kalau kita bunuh dia, orang akan kata kita bunuh sahabat pula. Dia ni kalau tak belaga dengan dia, kalau tak serupa, tak sependapat dengan dia, dia buatlah alasan, dia kata munafik lah, dia kata gitu gini, dia akan bunuh. Nabi SAW tidak buat lagu tu.
Ini pun satu pengajaran juga, nak jaga ni keamanan ni. Kena kawal lah, jangan sampai bunuh-membunuh. Jangan sampai bunuh-membunuh. Kecuali orang tu memang perosak sungguh. Ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pergi bunuh. Macam cerita Abu Rafiq dulu, yang kita sudah jumpa dalam Bukhari ni sendiri. Kita sudah jumpa dah. Tapi kalau hak lagu ni tak boleh. Apalagi anak dia sendiri Islam. Kita kena jaga hati dia. Kena jaga hati. Jangan tak pandai jaga hati. Kalau tak pandai jaga hati, orang akan lari. Orang akan lari. Usah kena menarik orang luar. Hak duduk dalam kita dah pun lari. Nabi SAW dia jaga hati. Dia jaga. Kemudian dia kata bunuh sahabat-sahabat dia. Kata sahabat ni, adakah orang munafik tu sahabat? Tidak, pada pandangan orang luar sebagai sahabat lah dia tu. Dan ini menjadi susah. Seterusnya Nabi SAW, ini riwayat daripada Abdullah, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub. Bukan dari kalangan kita orang yang memukul pipi. Pukul pipi. Bila sedih. Ini ada ni di kalangan bangsa-bangsa lain selain daripada Islam, dia ada hak lagu ni. Kecuali bangsa-bangsa yang bertamadun tu tidaklah. Tapi oleh kerana dia tak kisah sangat pula, mati ke pun dia tak ada sedih. Tapi kalau hak bangsa-bangsa yang ambil berat, yang sayang kepada keluarga dia, apabila mati lagu ni lah cara dia. Ini cara jahiliah juga. Tidak boleh kita menyatakan kesedihan ataupun kegagalan kita tu, bila kita gagal kita buat lagu ni, tak boleh. Dia koyak baju, tarik rambut, ambil pasir cuah atas kepala, misalnya, itu bukan cara Islam. Itu cara da'a bid'awal jahiliyah. Cara jahiliyah ni di antaranya dua contoh tu. Da'a bid'awal jahiliyah tu luah lagi, banyak hak jahiliyah ni banyak. Di antaranya terlalu membela bangsa sangat, membela keturunan, sehingga kalau dia salah pun tidak salah. Tak boleh juga. Itu cara jahiliah juga. Jadi kalau dalam Islam ni hak mengaku Islam lah, adalah Syiah hak pokok-pokok. Kalau 10 Muharram boleh tengok lah 10 Muharram. Jadi ini semua mencemarkan Islam sebenarnya. Sebab itulah kita dengan terang jelas selalu kata dia tidak Islam. Jelas. Kalau tidak kat dalam buku-buku orang luar ni dok kata Islam ni ada dua puak, dia kata. Sebab kalau Kristian kat Protestan, lepas tu Katolik, bahkan ada lagi beberapa yang lain lagi. Islam ni pun ada lagu tu juga. Serupa kita dengan orang lain juga. Qadiani pun Islam juga. Bahai pun Islam juga. Banyak benar lah Islam lagu tu. Dah kita duk iktiraf. Siapa dia suruh iktiraf? Sebab kita kata dulu lagi Islam ni dia lagu ni. Ni yang kita kata tidak Islam, ciri-ciri dia tu tak ada Islam. Tengok dia mengamalkan benda-benda ni. Dalam hadis Nabi tak bagi pukul-pukul pipi ni. Dia bukan setakat pukul pipi nah. Ni besi ni, pisau kecil-kecil ni dia ikat pukul belakang, pukul sampai berdarah belajar. Lebih kurang Hindu. Jadi apa beza? Ini mencemarkan Islam. Jadi nampak orang luar nampak Islam ni lebih kurang hak lain juga. Sepatutnya tidak ada benda-benda macam ni. Patut perempuan-perempuan tu tak kira lah, koyak baju, koyak tarik rambut tengah jalan tu. Beribu-ribu dia berjalan, puluh ribu dia buat perarakan. Dia buat perarakan. Kalau dah dia ramah, Syiah. Itu berlaku di luar negeri. Itu cara jahiliah. Apabila kita terima hak tu, masuklah banyak perkara lah hak jahiliah ni, hak pelik-pelik. Kalau kita tak terima tu, nampak bersih Islam ni, comel, selamat. Bab qissati Khuza'ah. Ini pula Khuza'ah pula ni. Ini pun kabilah juga ni, puak juga, bangsa juga ni. Bapa kepada Khuza'ah siapa dia? Iaitu Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khindaf. Nabi SAW kata inilah bapa dia.
Dia ni bapa kepada Khuza'ah. Khuza'ah yang menolak Nabi SAW kemudian. Dia ni lah yang mula-mula buat cerita hak karuk ni, cara jahiliah. Apa dia? Dia sebut Bahirah. Bahirah. Kita tengok nombor 8. Tengok dalam Hasyiah. Orang jahiliah kalau unta dia beranak 5 ekor, hak akhir sekali tu jantan beranak, mereka akan carikan telinga unta tadi tu. Dia akan carikan telinga unta tadi sebagai tanda, sebagai tanda ini binatang telah dilepas, dibebaskan dia. Maknanya orang tak boleh ganggu, tak boleh naik, tak boleh perah susu dia, tak boleh halau. Kalau dia pergi, kita kena layan, tak boleh halau. Supaya orang Hindu dengan lembu benar gitu. Ni. Dia lah yang mula-mula buat cerita lagu ni. Ni ya. Jadi orang pepakar hal tu memuliakan unta ni. Jadi ada pula tak boleh sembelih, tak boleh minum susu dia, tak boleh naik. Jadi duduk berjalan rata. Bebas dia. Duduk jalan rata. Kalau di India lucu, kereta api terpaksa kena berhenti lembu. Duduk cokoh tengah jalan. Dia muka Tuhan. Macam mana nak tepuh? Dan orang tak cara ikut dia. Gomuk lembu tu kat jalan dalam bandar. Jalan di tengah-tengah bandar tu. Delhi tu tengah bandar Delhi tu rata lembu. Ada. Kalau pergi depan kedai pakat bui suak bui gapo-gapo. Tak boleh lepas saja. Kena bui gapo-gapo. Tengok. Teruk. Jadi hak ni pun cara jahiliah lah tu. Kalau dia pergi minum mana-mana tak boleh halau dia. Jadi ini semua kenapa? Maknanya dia ni telah dikurbankanlah, kita kata. Telah dihadiahkan kepada Tuhan, kepada Taghut. Hadiahkan kepada Taghut. Ni hak Tuhan adalah. Mana kira-kiranya. Saibah pula, iaitu yang mereka khususkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Tidak boleh dimuat barang ke apa tu. Itu saibah. Jadi kalau unta tu beranak sampai 10 ekor, anak tu anak betina. Pula 10 ekor. Mereka akan tasyibkannya. Tasyib tu apa makna? Yakni lepaskan dia ikut suka dia nak pergi ke mana. Tak ada sama dia ganggu. Tak boleh dinaiki, tidak boleh dipotong bulu dia, tidak boleh diminum susu dia, tak boleh. Gitu. Jadi ini cara jahiliah berlaku. Cara jahiliah. Kita dalam Islam tak ada benda-benda lagu tu. Di antara hak jahiliah lagi, coreng muka. Kononnya hantu takut kalau buat lagu tu. Pada masa sekian-sekian, buat lagu tu. Adalah buat benda-benda karut lagi. Pergi puja pantai, itu jahiliah berlaku. Pergi sembelih lembu tahu. Jahiliah berlaku. Pergi sembelih kambing buat pergi kubur tu jahiliah berlaku. Banyak lagi jahiliah. Hak tebuk telinga ni, biar luah jadi luah. Itu pun jahiliah juga. Tak ada pasal berlaku. Jadi menyakiti, merosakkan. Dalam Islam tidak ada apa-apa. Tak ada. Bersih. Coreng-coreng gapo-gapo, tanda gapo-gapo tak ada. Ia buat gitu gini ni hak lain, cara jahiliah berlaku. Lepas tu tanda pula, ada tanda pula. Masuk kumpulan ni dia tanda, dia tatu sini, macam-macam tatu belakang. Itu pun jahiliah juga. Islam tak ada benda tu semua. Lepas tu Nabi SAW cerita lah. Saya tengok Ammar bin Amir Al-Khuza'i ni, dia duduk tarik perut dia dalam neraka. Perut usus tarik, duduk musing mutar gitu. Duduk tarik. Serupa dengan lembu duduk eret. Itu musing di satu tempat. Begitulah Nabi SAW nampak dia.
Dialah orang yang mula-mula buat cerita tadi. Dan ini adalah bapa kepada satu kabilah, satu kumpulan. Itu dia nak cerita. Latar belakang lah, mana ada di sekeliling Nabi SAW tu pada masa tu macam mana. Kemudian kisah Islam Abu Dzar. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.